Ya, Alhamdulillah Hauda, dan kita mengikuti segmen bangunan masyarakat di mana kita akan bicara mengenai dengan pengendalian aktiviti amal bagi tabung kemanusiaan Palestin 2021. Alhamdulillah pagi ini kita telah pun menjemput seorang pegawai pembangunan masyarakat, iaitu kita perkenalkan sebelah sisi Muammar, iaitu Yang Mulia Muhammad Ashmir bin Imtiaz Ahmad, iaitu selaku pegawai pembangunan masyarakat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Baik, sihat. Baik, kita menyentuh mengenai pengendalian aktiviti amal bagi tahun kemanusiaan Palestin 2021. Mungkin soalan yang dapat kita ajukan pada pagi ini di awalnya ialah bagaimana ni sebenarnya untuk kita ni menderma ke tabung kemanusiaan Palestin 2021 ini. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas soalannya. Seperti yang sudah maklum, pada 26 bulan Mei 2021, selepas titah perkurniaan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bekerjasama dengan Kementerian Hal Ehwal Agama dan juga Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri telah membuka tabung kemanusiaan Palestin 2021, yang mana kami daripada pihak Urustia mengadukan orang ramai untuk menyumbang derma kepada tabung ini melalui 5 perkara. Perkara pertama adalah melalui peti-peti tabung yang telah disediakan di bangunan-bangunan kerajaan, di bangunan-bangunan awam, di masjid-masjid, balai-balai ibadat, surau-surau di seluruh negara, di bangunan-bangunan bank dan juga di gedung-gedung perniagaan. Setiap peti-peti tabung ini mempunyai stiker rasmi daripada pihak Urustia. So orang ramai boleh menderma ke dalam tabung yang ada stiker rasmi daripada pihak kerajaan. Penting tu yang ada rasmi. Stiker tu penting tu. And then perkara kedua adalah melalui online banking dan juga ataupun online transfer kepada akaun BIBD, iaitu yang nombor 00 001 010 072 082. So ini bank BIBD yang telah dibuka untuk tabung kemanusiaan Palestin 2021. Mungkin dapat dikongsikan secara perlahan atau ada yang mendengarkan ni radio sudah ni. Contoh bagaimana tu? 00 ya. 001 010 072 082. Baik, alhamdulillah itu antara pengurusan bersama pada bis kita bagi menghantarkan secara bank secara bank. Seterusnya cara ketiga adalah melalui menyerahkan duit tersebut directly kepada pihak Urustia di Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Cara keempat adalah melalui SMS Brunei Prihatin, iaitu dengan menaip bantu, semua caps lock, BANTU dan tanpa jarak 1, 5, 10, 15, 50 dan 100. Untuk melalui SMS, iaitu bagi pengguna DST dan juga Progresif kepada 38111, manakala 39999 bagi pengguna Imagine. Itu syarat keempat yang paling mudah memakai telefon saja di mana-mana anda. Jarang ni kita ni memakai SMS. Kadang-kadang mana SMS-an ya. Jadi sekali lagi Tana, BANTU nombor nombor satu, bukannya SATU tapi BANTU tanpa jarak nombor 1. Yes. Dan cara kelima adalah cara yang saya paling excited lah, itu mengendalikan aktiviti-aktiviti amal. So bagi mengadakan aktiviti-aktiviti amal ini ada beberapa cara. Satu, kalau aktiviti amal ini, keuntungan daripada aktiviti amal ini 100%, permohonan hendaklah dibuat kepada Pengarah Pembangunan Masyarakat, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kalau ya 100%, profit itu kena transferkan ke tabung kemanusiaan Palestin. Tetapi kalau hanya sebahagian daripada keuntungan tersebut, iaitu 90% kah, 80% kah, kebenaran perlu didapati daripada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan juga surat sokongan diminta daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat. Untuk memohon kebenaran daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat, pemohon ataupun penganjur aktiviti-aktiviti boleh menulis surat kepada Pengarah Pembangunan Masyarakat yang dihantar ke Jabatan Pembangunan Masyarakat di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ataupun melalui email info@japem.gov.bn. Jadi bagaimana pula
Kejap ya. Sekejap ya. Jadi bagaimana pula kalau mereka ini ingin mengetahui lebih lanjut dan juga mahu untuk secara bersemuka, bahagian mana untuk mereka boleh tanyakan perkara ini? Okay, antara platform-platform kami, satu melalui social media kami, iaitu Instagram yang paling senang masa ni, senang seorang berkontak sama kami. Nama akaun Instagram kami Japim Brunei. Kedua adalah terus mengagar ke pihak Urustia, iaitu di bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan di tingkat 2. Tingkat 2, arah bahagian pentadbiran dan kewangan Japim. Seorang ramai dialu-alukan kalau akan ke sana boleh mengetahui secara langsung ataupun melalui Instagram kami. So masa ni era sudah social media, senang untuk reply melalui social media kami. Betul ya. Alhamdulillah ya. Jadi Mauret telah kita ketahui bersama ada 5 cara ya untuk Auda menerima ke tabung kemanusiaan Palestin, iaitu menerusi kalau tadi mengenai dengan menerusi tabung-tabung, bank dan direct saja ke urus setia. Yang keempat menerusi SMS dan juga mengadakan aktiviti. Jadi yang nombor kelima ini mengenai dengan mengadakan aktiviti. Jadi Tuan, bagaimana kalau ada ya orang yang ataupun individu yang hendak memohon untuk mengadakan aktiviti bagi kutipan amal ataupun kemanusiaan Palestin ini? Mungkin ada secara detail boleh Tuan jelaskan kepada kita. Kalau orang kan mengadakan aktiviti, pihak daripada Japim mengalu-alukan orang ramai untuk mengadakan sebarang aktiviti, kutipan derma kaya, ataupun walkathon kaya, ataupun garage sale kaya. Pihak Japim kalau tujuannya untuk menghantar sumbangan tersebut kepada saudara-saudara kami di Palestin yang mangsa-mangsa kezaliman di sana, kami mengalu-alukan apapun aktiviti. So daripada pihak Japim, kalau orang akan mengadakan aktiviti ini, simple surat pun okey, ditujukan kepada pengarah pembangunan masyarakat dan dihantar pada waktu pejabat lah di tingkat 2. Ataupun kalau mau lebih mudah, menghantar saya email ke info@japim.gov.bn. So sekali lagi info@japim.gov.bn. Just tulis apa aktiviti diorang akan kendalikan dan juga disertakan kertas kerja tersebut. So apa bila acara tersebut, di mana acara tersebut dan pukul berapa sampai bila, siapa fokus audiensnya untuk orang untuk pihak jabatan tak tahu ada ongoing activity. Dan juga kami boleh mempromosikan diorang punya aktiviti melalui social media kami. So kalau diorang adakan garage sale, kalau diorang adakan aktiviti walkathon, kami menolong untuk mempromokan aktiviti diorang. So lebih lagi orang mengetahui ada aktiviti going on. Ya, jadi mungkin ada syarat-syarat ini Tuan bagi yang mengadakan aktiviti. Macam mana? Seperti lazimnya untuk syarat-syarat untuk mengadakan aktiviti, terlebih dahulu pihak penganjur mesti mempunyai kebenaran untuk mengadakan aktiviti ini. Kebenaran daripada pihak Jabatan Pembangunan Masyarakat, jika 100% profit disalurkan kepada tabung ini, manakala ke pihak Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri kalau ia berkurang daripada 100%. Syarat kedua adalah pihak penganjur sendiri hendaklah membuking tempat-tempat yang diorang hasratkan, bukan daripada pihak jabatan. Ini pihak penganjur sendiri yang membuking tempat-tempat tersebut. Syarat ketiga adalah segala aktiviti-aktiviti ini perlu mengikut undang-undang yang disediakan oleh pihak kerajaan. Syarat keempat adalah oleh kerana kami masih dalam wabak COVID-19, so mesti ikut garis pandu dan juga SOP yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Dan yang kelima, ini pun satu quite penting je ni, mata wang kutipan hendaklah dalam mata wang Brunei. Jangan ada dimasukkan ada tiar rupiah, ada tiar apa. So kami fokuskan kepada mata wang Brunei sahaja. Kalau ada mata wang Singapura pun okeylah, tapi we sama juga. Sama salah. Tapi we target more arah mata wang Brunei sahaja. Mungkin ada juga bandar yang akan membagi mata wang lain itu, tapi inisiatif sendirilah untuk menukarnya kepada mata wang Brunei. Dan juga mungkin disentuh sedikit di sini tadi ada sempat kita ni berbincang. Jadi elok je untuk kita ni bincangkan je di pagi ini. Bagaimana pula kalau ada yang ingin mengadakan jualan, katanya jualan diskaun sebagainya, dan juga katanya separuh daripada jualan itu akan disalurkan kepada pihak Palestin. Adakah ini juga perlu meminta kebenaran daripada pihak Tuan?
Kalau seperti mana saya telah mengatakan, kalau pihak penganjur hendak menyalurkan hanya sebahagian daripada keuntungan tersebut, ada yang menjual-jual dan profit setengah sahaja kan diniatkan untuk disalurkan kepada tabung ini, pihak JAPIM tidak mempunyai sebarang halangan, akan tetapi kebenaran tersebut hendaklah diperolehi daripada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan juga disertakan surat sokongan daripada JAPIM. So daripada JAPIM kami hanya memberikan surat sokongan untuk mereka membawa ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang makluman yang saya telah menerima daripada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, permohonan ini perlu dibuat daripada one base. So Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ada mempunyai garis panduan mereka tersendiri. So jika orang ramai ingin mengadakan sebarang perjualan di mana hanya sebahagian daripada profit tersebut dimenyalurkan kepada tabung ini, mereka boleh merujuk kepada garis panduan yang telah disetkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dan adakah ada jangka masanya yang dihadkan ataupun ianya akan sentiasa dilarutkan ataupun dipanjangkan bagi kutipan derma berkenaan? Alhamdulillah, tabung ini dibuka selama 3 bulan sahaja, iaitu bermula pada 26 Mei 2021 hingga 23 Ogos 2021. Actually, tabung ini adalah kesinambungan kepada tabung-tabung Palestin yang telah disediakan di negara ini terlebih dahulu pada tahun 2009 dan juga tahun 2012. Pada tahun 2009, tabung yang telah dibuka untuk Palestin telah mengumpul sebanyak lebih daripada RM800,000 hasil daripada derma orang ramai, manakala pada tahun 2012 ianya mengumpulkan hampir RM800,000 daripada hasil kutipan orang ramai juga. So pada tahun ini insya-Allah kami melihat mengharapkan orang ramai untuk menderma terus kepada tabung-tabung ini. Ya, jadi ia telah pun bermula sebetulnya pada 26 Mei dan akan dilanjutkan sehingga 23 Ogos. Jadi selama 3 bulan ya ianya diadakan. Jadi Tuan, antara objektif ataupun tujuan bagi tabung kemanusiaan Palestin bagi tahun 2001 ini mungkin boleh dijelaskan dengan lebih lanjut lagi kepada penonton kita. Okey, tujuan utama kami adalah untuk menyediakan satu platform supaya orang ramai mempunyai peluang untuk menyumbangkan kewangan kepada saudara-saudara kami di Palestin. Pasal selalunya kalau ada aktiviti, kami selalunya bertanya adakah tabung ini benar ataupun tidak daripada sosial media, daripada mana. So pada masa ini pihak kerajaan telah membukakan satu tabung, iaitu platform supaya orang ramai senang sahaja untuk menyumbangkan kepada Palestin ini, saudara-saudara kami di Palestin ini. Dan tabung ini dibuka selama 3 bulan. So kalau orang ramai akan mengendalikan sebarang aktiviti, panjanglah masanya untuk berfikir kalau akan mengadakan sebarang aktiviti amal ataupun aktiviti berkebajikan yang boleh mengurangkan bebanan saudara-saudara kami di Palestin. Baik Tuan, mungkin ada je pada ketika ini biasanya satu perniagaan itu bukan hanya tertumpu bagi di dalam negeri ya. Kadang-kadang ada juga yang berhubung dengan negara luar ataupun negara lain, mereka bekerjasama. Jadi adakah mereka ini perlu juga berhubung dengan pihak JAPIM jika sekiranya mereka ini ingin menderma ke luar negara? Okay, bagi pihak-pihak yang ingin menderma terus kepada organisasi-organisasi ataupun badan-badan di luar negeri, example ada NGO luar negeri yang membuka tabung diorang sendiri dan daripada social media kami telah berjumpa ada donation going on dan kami ingin menderma kepada tabung tersebut. Bagi pihak JAPIM kami membenarkan, kami mengalu-alukan, tetapi pihak yang ingin menderma, si penderma perlu siasatlah badan-badan ini sahih ataupun tidak. Pasal niat yang benarnya adalah untuk menolong dan membantu saudara-saudara kami di Palestin. So at the end of the day, sepatutnya kalau kami akan menderma ke mana-mana, objektif itulah yang tercapai. So bagi kami okey dengan syarat mereka memberikan makluman tersebut arah pihak kami lah. Ada tabung ini, ada persatuan ini mengendalikan sebarang donation. Betul. Dan kami pun maklum dan kalau orang lain pun kan ingin menyumbang ke tabung tersebut adalah yang sahih. Baik, dan juga kalau di kebiasaan kita ni, kalau menderma ini pastinya ada juga kadang-kadang pemberigaan di mana sekian-sekian bagi sebulan ini telah pun dikumpulkan. Jadi dan apatah lagi
Tuan ada mengkongsikan pihak tertentu boleh mengadakan sendiri akan aktiviti-aktiviti ini. Jadi bagaimana pihak JAPIM ataupun bagi pihak yang berkenaan mengenal pasti bahawa semua ataupun yang mereka janjikan akan disalurkan ke tabung kemanusiaan berkenaan semuanya sampai? Alhamdulillah di negara Brunei Darussalam ini segala penduduk dan rakyatnya amat jujurlah dengan bab-bab sumbangan derma-derma. Apabila dibukakan sebarang derma pandu lalu ataupun derma, ramai tampil ke hadapan untuk menyumbangkan. Alhamdulillah. Yang mana rasa yang melihat orang ramai ingin menyumbangkan. So kalau daripada kami mengalu-alukan orang ramai untuk membuat, dan kami memberikan kami punya trust arah mereka. Apapun mereka telah mengumpulkan daripada aktiviti tersebut, kami percaya insya-Allah mereka akan menyerahkan semuanya arah pihak-pihak yang berkenaan. Dan juga bagi memaklumkan jumlah pengumpulan tabung ini, insya-Allah daripada pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, kami akan transparanlah perkara ini. Mungkin dalam masa tempoh 2 minggu ataupun akan lanjut lagi akan dilanjutkan lagi. Jadi kepada bisnes kita jangan jauh khawatir, insya-Allah akan diberikan jua, dan setentunya ini satu perkara baik, kebaikan. Jadi kita ambillah perkara tersebut kepada satu perkara yang negatif, positif sebetulnya, kepada satu perkara yang positif di mana semua itu akan disalurkan jua bagi untuk membantu mereka. Jangan jua kita ni katakan indah ataupun ragu-ragu sehingga kan di hujung tarikhnya ataupun masanya langsung satu pun kita ni indah mendermakan, sedangkan kita ni berniat untuk mendermakannya. Jadi kalau bis kita rasanya mempunyai ada niat untuk dermakan di awalan ni, sekurang-kurangnya walaupun RM1 ya, itu pun sangat memadai, itu pun dapat membantu. RM1 itu kalau 10 orang RM10, kalau 100 orang RM100. Jadi kita fikirkan ada cara demikian. InsyaAllah apapun jawapan dermawan Allah akan diberikan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan yang kita berikan di dunia ini akan dibalas juga di akhirat kelak, insya-Allah. Insya-Allah ya. Dan Tuan telah pun memberikan mengenai dengan bagaimana orang ramai dapat menderma ke tabung Palestin, di mana ada 5 cara ya. Dan Tuan ya, sebelum kita mengakhiri wawancara kita, mungkin ada harapan ataupun saranan daripada pihak Tuan sendiri? Harapan daripada saya adalah untuk orang ramai menyampaikan info-info kepada yang lain, cara-cara memberikan derma kepada tabung ini, cara-cara untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti. Bagi sebarang maklumat, sila rujuk kepada pihak JAPIM ataupun pihak-pihak yang berkenaan, kerana kami ingin info-info yang telah diberikan adalah info-info yang sahih dan betul. So bagi sebarang kalau ada ragu-raguan mengenai apa-apa pun info, sila rujuk kepada pihak JAPIM ataupun pihak-pihak yang tertentu. Dan juga untuk memberikan info-info cara-cara kutipan yang telah diberikan tadi, yang ada 5 cara, terutama yang melalui SMS pada saat itu adalah cara yang paling mudah bagi kami untuk menderma. Betul. Dan juga tu sekali lagi, bagaimana cara untuk mereka menghubungi? Antaranya Instagram. Antaranya Instagram, dan kedua adalah melalui email yang telah dimaklumkan tadi, iaitu info@japim.gov.bn, dan juga menelefon ke talian JAPIM yang boleh dirujuk daripada website Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Baik, itu antara pengungsian ya. Sekian ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Ashmir bin Imtiaz Ahmad, iaitu Pegawai Pembangunan Masyarakat. Memang cukup bermanfaat sebetulnya apa telah pun dikongsikan mengenai dengan pengendalian aktiviti amal bagi tabung kemanusiaan Palestin 2021. Kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Muhammad Ashmir ya. Dan insya-Allah Tuan kita akan bersua lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.